Kembali bersama kami di Wanita hari ini dan seiring dengan semangat keluarga Malaysia, sekarang ini bersama dengan Uyainah di studio adalah yang berbahagia Dr. Maziah binti Cik Yusof yang merupakan Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Apa khabar, sihat? Alhamdulillah sihat. Wah, bertuahnya saya hari ini dengan kehadiran doktor di studio kami. Okey doktor, sebagai permulaannya kita semua difahamkan yang 15 November yang lalu merupakan detik di mana semua kementerian perlu melengkapkan pencapaian bagi aspirasi keluarga Malaysia 100 hari. Jadi sebagai permulaan ini mungkin doktor nak kongsikan apa sebenarnya antara pencapaian yang telah pun digapai oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Silakan. Ya, bila kita memperkenalkan aspirasi keluarga Malaysia, kerajaan telah menetapkan 6 trust. Yang satunya adalah untuk kita menstruktur semula ekonomi. Kedua, menjamin ketenteraman dan keselamatan negara. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan sosial. Keempat, untuk menyediakan infrastruktur. Kelima, penyatuan keluarga Malaysia. Dan yang keenam adalah untuk meningkatkan penyampaian perkhidmatan. Dan fungsi dan tanggungjawab Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ini termaktub di bawah trust yang ketiga, iaitu meningkatkan kesejahteraan sosial. Jadi dalam suasana pandemik COVID-19 ini, semua sedia maklum banyak isu-isu yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial ni semakin meruncing yang memerlukan pekhususan perhatian yang khusus daripada kerajaan, dan banyak perkara yang terjejas bermula dengan krisis kesihatan, kemudian menular kepada krisis ekonomi, dan kedua-dua krisis ini memang memberi impak yang amat negatif, menjejaskan kesejahteraan sosial. So banyak aspek yang terjejas kalau dulu kita boleh lakukan dalam kelaziman biasa, tetapi sekarang ni dia menjadikan kita terpaksa mengambil norma baru dalam persekitaran kerja. Contohnya kan, pendigitalan. Dulu adalah sesuatu yang diberi pilihan, tetapi hari ini dia menjadi satu keperluan. Kita perlu ada pendigitalan. Yang keduanya, banyak juga kes-kes penderaan dapat abayan yang meningkat. Jadi banyak disebabkan terkongkongnya, apatah lagi bila kita terpaksa menguatkuasakan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Dan ramai orang kehilangan peluang pekerjaan, ramai yang hilang punca pendapatan, ramai juga yang melaporkan tertekan sebab kehilangan ahli keluarga disebabkan oleh COVID tadi. Jadi atas prinsip ini, melihat kepada cabaran-cabaran ini, KPWKM, Kementerian Pembangunan Keluarga dan Masyarakat perlu melihat bagaimanakah cara yang terbaik untuk kita membantu kumpulan sasar di bawah kementerian seperti OKU, wanita dan keluarga menghadapi cabaran ini. Jadi atas inilah kita bangunkan 5 aspirasi keluarga Malaysia di bawah tanggungjawab KPWKM, iaitu kita ambil konsep pendigitalan tadi. Bagi OKU yang ingin membuat pendaftaran, tak perlu hadir secara fizikal, tapi boleh daftar melalui digital. So kita perkenalkan My Daftar OKU. Kita juga bagi mengatasi ataupun memberi akses kepada kaunseling, peluang-peluang untuk mendapatkan kaunseling daripada kaunselor yang berdaftar. Kita perkenalkan apa yang kita panggil talian khas untuk isu-isu yang berkaitan dengan perkahwinan dan kekeluargaan. So kita bangunkan toll-free helpline family care. Dan untuk menangani isu keganasan ke atas wanita, kita perkenalkan konsep yang latihan skop wajah bagi memberi latihan kepada komuniti wanita, mengenali apa itu yang dikatakan jenayah. Wajah ini adalah wanita anti jenayah. Jadi kita adakan latihan-latihan untuk mereka. Untuk bagi mereka yang kehilangan punca pendapatan, hilang punca pendapatan ini, kita perkenalkan program yang kita kenali sebagai Wanita Bangkit at KPWKM. Ini program yang kita kerjasama dengan ramai rakan-rakan strategik yang lain untuk memberi peluang kepada wanita, sama ada untuk mendapatkan pekerjaan ataupun menjadi usahawan. Dan yang kelima, aspirasi keluarga Malaysia yang telah KPWKM kenalkan adalah untuk menyediakan pusat sokongan sosial setempat. Ini bagi meluaskan lagi akses kepada mereka mendapatkan kaunseling atau apa-apa perkhidmatan di bawah KPWKM. So itulah 5
aspirasi keluarga Malaysia yang telah kita fokuskan untuk dilaksanakan dalam tempoh 100 hari bermula daripada September sehinggalah kepada 9 Disember nanti. Dan alhamdulillah sehingga hari ini data telah menunjukkan kesemua 55 aspirasi ini telah berjaya dicapai 100%. Malah sebahagian daripadanya adalah melebihi daripada 100%. Wow, tahniah kami ucapkan. Terima kasih. Ini adalah kerjasama daripada semua warga KPWKM dan juga rakan-rakan strategik kami yang terdiri daripada sektor swasta, terutama majikan-majikan yang memberi peluang pekerjaan, pihak-pihak NGO yang menyebarluaskan supaya mereka berdaftar sebagai OKU dan juga lain-lain agensi seperti Kementerian Sumber Manusia dan juga Talent Corp dan ini yang memberi peluang untuk mereka terlibat dalam bidang pekerjaan. Betul, dan saya sendiri pun ada banyak melihat iklan-iklan yang berkaitan dengan inisiatif-inisiatif dan juga aspirasi yang telah pun dilaksanakan. Dan secara general ni kan Dr. Maziah, kalau kita bercakap tentang pandemik, tekanan yang berlaku, masalah sosial, keganasan rumah tangga yang berlaku sekarang ini, bagaimana doktor melihat isu semasa ini dan apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ini sebenarnya memang bertujuan untuk membantu wanita dan juga mereka yang berada dalam keadaan tertekan itu? Banyak sebenarnya program yang kita telah perkenalkan khas untuk tujuan itu. Kalau tadi saya sebut tadi kita ada yang pusat sokongan sosial setempat memberi akses kepada mereka mudah untuk mendekati kita mendapatkan nasihat, khidmat nasihat kaunseling. Dan yang keduanya kita juga ada talian kasih tadi. Selain daripada talian kasih yang sedia ada, kita perkenalkan dalam tempoh 1 hari ini tool free yang khas untuk masalah kaunseling dalam perkahwinan dan kekeluargaan. Jadi kalau kita tengok pada data-data yang telah dinyatakan sebelum ini, kalau ikut kepada syariah, Mahkamah Syariah ya, keganasan ataupun perceraian ni telah pun meningkat lebih kepada 60,000 dalam tempoh daripada tahun ini saja. Sangat merisaukan. Dan untuk yang Islam, yang bukan Islam adalah mencapai lebih daripada 10,000 kes perceraian yang telah difailkan. Ini menunjukkan isu-isu sosial ini, terutama tekanan-tekanan disebabkan oleh kita punya peluang pekerjaan, isu-isu ekonomi ini yang memberi tekanan kepada kekeluargaan, institusi kekeluargaan. Jadi perkara-perkara ini kita lihat memang memerlukan intervensi daripada kerajaan bagaimana untuk membantu mereka. Sekurang-kurangnya kaunseling yang kita sediakan itu melalui toll free itu adalah secara percuma, beroperasi sepanjang masa mengikut waktu pejabat dan kaunselor yang memberi khidmat kaunselor adalah kaunselor yang berdaftar di bawah Lembaga Kaunselor Malaysia. Jadi dan perkara-perkara yang dibincangkan kita menjaga kerahsiaan. Mana perkara itu tidak akan terdedah kepada umum. Ya. Kita risau sebab dalam keadaan sekarang ni dengan media sosial yang begitu meluas penggunaannya, apa-apa maklumat semuanya di hujung jari. Betul. Jadi kita juga perlu jaga sensitiviti maruah dan aib keluarga itu. Jadi kita rasa amatlah tepat pada masanya untuk kita menyediakan akses ini. Bagi mereka bukan menggunakan media sosial tapi menghubungi kaunselor yang berkaitan untuk mendapatkan khidmat nasihat. Dan diharapkan lebih ramai lagi wanita ataupun golongan-golongan ini yang memerlukan dapat terus dibantu. Baik, Dr. Maziah, sebagai di penghujung perbincangan kita pada hari ini kan, Doktor, bagaimana juga Doktor melihat bangkit wanita ini dapat membantu lebih ramai lagi wanita-wanita, terutamanya usahawan-usahawan wanita untuk memastikan perniagaan mereka tetap unggul dan tak kiralah apa sahaja situasi selepas ini. Ya. Apabila kita perkenalkan program Wanita Bangkit at KPWKM, kita tidak jalankan kerja itu bersendirian. Kita mesti ada kerjasama dengan rakan-rakan strategik sama ada dalam sektor kerajaan ataupun di peringkat swasta. Baik. Jadi melalui Wanita Bangkit at KPWKM ini, kita bekerjasama dengan agensi-agensi di bawah KPWKM itu juga bersama dengan majikan-majikan di pihak swasta. Jadi kita sediakan peluang dari dua aspek. Satu, untuk mendapatkan pekerjaan bagi mereka yang memang ingin mendapatkan pekerjaan dalam sektor formal. Kita adakan career carnival kerjaya bersama dengan majikan-majikan. Semalam kita baru adakan satu program yang sebelum ini telah ada beberapa program untuk menyediakan majikan dan mereka yang mencari peluang pekerjaan, kita matchkan di situ. Dan kita juga sediakan peluang untuk keusahawanan
Di sini kita ada rakan-rakan strategik seperti syarikat-syarikat di bawah Richwork, kita ada Hi-Ho, kita ada pelbagai lagi syarikat yang willing to work together with us lah, bersama dengan kita berwujud dalam satu platform untuk menyediakan program-program keusahawanan. Dan pada hujung bulan ini nanti kita akan ada satu kursus secara online, dan setakat ini dah lebih daripada 10,000 yang berdaftar untuk mendapatkan talian kursus secara online ini. Jadi wanita bangkit at Capilla WKM ini memang memberi ruang yang amat besar lah, akses kepada mereka yang sedang mencari pekerjaan ataupun mencari apa-apa punca bisnes yang boleh menjadikan punca untuk mereka jadi usahawanan untuk menjana pendapatan. Dan kita di peringkat Capilla WKM kita sediakan satu microsite di Capilla WKM punya portal bagi sesiapa yang ingin mendapatkan maklumat bidang bisnes yang bagaimana yang mereka minat untuk terlibat sama, akan disediakan segala maklumat dalam microsite tersebut. Wow, saya kira memang banyak inisiatif yang dilakukan dan diharapkan anda semua cakna dengan inisiatif-inisiatif yang ada dan jangan lepaskan peluang. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia Dr. Maziah binti Cik Yusof selaku Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Terima kasih banyak-banyak, Doktor. Terima kasih. Sama-sama. Baik, kepada anda, jangan ke mana-mana. Kita nak berehat sekejap. Sekembalinya nanti, kita akan sekali lagi bersama dengan Fahrin Ahmad. Terima kasih, Doktor. Wanita hari ini.